Kena faham bahawa setiap mazhab ini dia semua berdalilkan daripada Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, yang mana dan juga 12 ataupun 8 hukum hakam yang lain. Itu kalau nak bincang panjang istishabnya, istihsannya dan sebagainya. Tapi asasnya setiap mazhab ni dia ada kaedah cara mengeluarkan hukum masing-masing. Dan kalau kita lihat daripada sudut perbincangan yang diutuskan ataupun diputuskan oleh para ulama, sebenarnya bukan di Nusantara saja. Di sebelah Yaman sebagai contoh, di kawasan-kawasan Hadramaut Maut dan sebagainya, mereka adalah mazhab Syafi'i. Sebahagian tempat di Mesir, mereka adalah mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian tempat-tempat yang tentu di Jordan sebagai contoh, sebahagiannya adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi menunjukkan bahawa mazhab Imam Syafi'i ini dia bukan kita nak kata sebagai satu yang sukar, yang susah, tapi sebenarnya mazhab tu kadang-kadang dia kena dengan tempat budaya dan juga keadaan masyarakat tadi. Kerana mazhab Imam Syafi'i ni antara salah satu kaedahnya iaitulah ihtiyat. Ihtiyat ni dalam mazhab Imam Syafi'i dipakai secara meluas. Ihtiyat ni maksudnya kita berjaga-jaga. Jadi kalau nak buat ni, jangan buat macam tu, kita berjaga-jaga. Dengan sebab tu kita tak buatlah benda tu. Tapi sebahagian ulama kata boleh buat je sebab ada dalil dan perbincangan dan sebagainya. Tapi mazhab Syafi'i kata dah, kita berjaga-jaga supaya kita tidak begini dan begitu dan sebagainya. Jadi sebenarnya betul keadaan budaya masyarakat setempat memang itu kadang-kadang sesuai dengan iklim mazhab itu. Kan, sebagai contoh kita kata kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kita tengok mesti Saudi. Spesies tempat-tempat itu seperti mana sebahagian dari Mesir. Jadi sesuai dengan tempat dan keadaan itu, dan begitu juga kita di Malaysia. Dan saya sebut di awal tadi, kenapa? Kerana pada waktu kalau kita kajian secara akademiknya di peringkat universiti dan sebagainya, dia ada dua. Sama ada mazhab Syiah yang masuk dulu ke tanah Melayu ni, ataupun bukan mazhab lah, masuk Syiah kan, aliran Syiah yang difatwakan sesat itu, ataupun sebenarnya mazhab Syafi'i. Ada sebahagian kata Syiah dulu kemudian baru mazhab Syafi'i. Ada yang kata dulu mazhab Syafi'i dulu kemudian baru pengamalan Syiah itu ada di tanah Melayu ataupun di Nusantara. Tapi kita nak sebut bahawa di Thailand, di Indonesia, di Malaysia, maka mazhab Syafi'i itu sesuai dengan iklimnya. Dan kita ditanya tadi, boleh tak ramai-ramai berkumpul buat mazhab baru? Jawapannya memang mustahil. Kerana mazhab baru dia mesti ada kaedah cara macam mana nak mengeluarkan hukum. Saya sebut secara jelas. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, kaedah cara tu seakan sama. Sebab tu disebut oleh Imam Haramain Ajwaini dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumul Quran. Imam Syafi'i dia ada cara kaedah nak keluar hukum. Pertama, Quran dengan sunnah satu level. Yang kedua, ijma' sahabat. Yang ketiga, iaitulah perkara yang tidak diijma'kan oleh sahabat. Maksudnya perkara yang dipelisihkan oleh para sahabat, tetapi mesti ada pandangan sahabat itu. Kemudian yang keseterusnya adalah qiyas. Kan, ini kaedah mazhab Imam Syafi'i secara umumnya. Adapun kita kan selalu Quran, sunnah, ijma', qiyas. Sebenarnya ada perincian lagi. Ijma' tu ijma' apa? Kan, siapa yang berijma' itu, iaitulah yang sepakat tentang hukum itu. Akan tetapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Quran dengan sunnah tu satu, cara nak keluarkan metod hukum daripada Quran dan sunnah. Yang kedua, sumber dalil dia adalah daripada ijma' sahabat. Yang ketiga, sahabat yang bersisih pandangan dan pendapat. Yang keempat adalah hadis mursal ataupun hadis yang dhaif. Itu bincang panjang pula lah. Tapi secara umumnya kita sebut hadis mursal, hadis dhaif ni di sisi mazhab Imam Ahmad ada perbincangan yang panjang. Dia sekurang-kurangnya hadis itu tak capai tahap mutawatir ataupun yang disepakati semua. Akan tetapi kesahihan dia itu adalah minimal sahih dia. So minimal sahih itu dah boleh pakai dah dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian baru qiyas. So sebenarnya kalau semua ulama berkumpul, dia tak akan dapat nak asahkan kaedah dan cara metodologi yang nak dikeluarkan macam mana cara interaksi dengan dalil tadi tu, yang 5 tadi tu. Jadi Quran dengan sunnah, kalau ulama sekarang ni dia akan pergi, kalau tafsir akan refer kepada kitab tafsir, kalau hadis kepada syarah hadis, kalau fiqh kepada perbincangan fiqh. Jadi dia tak boleh nak keluar hukum sendiri pada Quran dengan sunnah, tak boleh. Jadi menunjukkan ada kelompangan, menunjukkan bahawa takkan mampu ulama kalau berkumpul satu dunia sekalipun untuk mengasahkan mazhab yang baru. Cuma fatwa itu mungkin. Malaysia ada fatwa dia sebagai contoh kan. Sekarang ni fatwa COVID. COVID ni macam-macam fatwa. Solat jemaah itu ini, solat Jumaat kan dan sebagainya. Ada fatwa-fatwa yang keluar, ada resolusi keadaan-keadaan tertentu yang mana dia boleh ditangguhkan dan sebagainya. Itu fatwa. Tapi asalnya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi kena beza antara kaedah hukum, kaedah mazhab yang nak diasahkan itu, takkan ada siapa yang mampu mengasahkan. Dan kena beza dengan fatwa, maka fatwa itu ada perbincangannya, ada majlis fatwa, peringkat dunia, peringkat Malaysia, peringkat negeri dan sebagainya. Maka kita kena tengok secara halus daripada sudut itu. Baik. Semua mazhab macam tu. Imam Abu Hanifah pun macam tu, Imam Syafi'i pun macam, sehingga Imam Syafi'i menyatakan iza sahal hadith fa huwa mazhabi.
jika hadis tu sahih. Sahih di sini bukan maksud hadis tu sahih semata-mata. Jika hadis tu sahih dan betul cara kamu mengambil hukum daripada hadis tu, maka itu adalah pegangan mazhabku. Dan kemudian disebut juga Imam Ahmad dan imam-imam lain, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan walau Syafi'an, jangan taklid pada aku, jangan taklid kepada Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Malik dan sebagainya, Imam Syafi'i, tapi taklidlah daripada mana mereka mengambil hukum itu. Maksudnya ceritanya di sini, setiap perkara kita nak ibadat, setiap perkara kita nak buat dalam kehidupan kita, kalau boleh kita tahu perbincangan dan dalilnya. Tak wajib kan. Sebagai contoh saya kata, takbir ni apa dalil dia? Contohnya kan. Kalau kita dapat tahu dan kita baca, maka itu lebih baik sebenarnya. Sebab kita nak masyarakat kita ni bukan hanya sekadar ustaz kata A, kita pun A lah kot. Ustaz kata B, kita pun B. Tak. Ustaz kata A, hujahnya apa? Ustaz kata B, hujahnya apa? Maka kita dapat tahu perkembangan ilmu. Contohlah kita kata dalam hadis berkaitan dengan takbir ataupun hadis berkaitan dengan apa-apa saja. Oh, dalam hadis ni ada Ubadah bin Samit meriwayatkan, hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Contohnya kita tak hafal hadis pun kan. Kita tak hafal pun, tapi kita tahu hadis ni sahih ada dalam riwayat Imam Muslim contohnya. Hadis ni sahih ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Syafi'i berhujah dengan hadis tu. Maka sebenarnya imam mazhab ini diasaskan untuk mencerdikkan manusia, untuk menjadikan manusia itu bila berpegang pada hukum, bila beribadah, dia tahu sumber dalilnya, perbincangannya. Sebab tu semua imam mazhab macam tu. Jangan taklid pada aku, tapi taklid, kan? Kata Imam Malik rahimahullah, jangan seorang pun tidak maksum percakapannya illa sahibul kubur, melainkan maksum terpelihara itu adalah pemilik kubur. Imam Malik tunjuk pada kubur Nabi SAW. Jangan ikut aku, tapi ikut pemilik kubur itu. Maksudnya bukanlah maksud jangan ikut tu maksud tak payah bermazhab. Itu satu lagi tu kena bincang tu. Mazhab mesti dipegang, mesti berpegang kepada mazhab. Terutama di Malaysia kita mazhab Imam Syafi'i, mesti pegang pada mazhab, kerana mazhab ini adalah membentuk cara fikir, aliran dan